Berjaya sering dikaitkan dengan satu pengurusan yang cemerlang. Pengurusan ialah proses atau seni yang menggunakan pengetahuan manusia untuk menguruskan sumber manusia dan bukan manusia untuk mencapai sesuatu matlamat. Pengurusan sebagai satu proses mengagihkan input-input organisasi termasuk sumber ekonomi dan sumber kaki tangan. Dengan cara perancangan, perorganisasian, pengarahan dan pengawalan bagi memastikan matlamat organisasi tercapai. Pengurusan yang baik adalah keperluan organisasi kerana organisasi memerlukan satu bentuk pengurusan yang baik dan berkesan. Pengurusan yang baik dan berkesan lazimnya dikaitkan dengan niat dan objektif, pelaksanaan matlamat dan natijah yang tepat. Secara tidak langsung, segala prinsip pengurusan perlu diteliti dan diamalkan bagi memastikan kelancaran pelancaran organisasi. Terdapat 5 prinsip dalam pengurusan iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan, tenaga kerja dan kawalan. Perancangan misalnya merujuk kepada aktiviti pembuatan pilihan dengan mengambil kira konsep kebarangkalian dan nilai matlamat akhir, lalu meletakkan pilihan tersebut ke dalam sebahagian dari proses yang akan diimplementasikan. Perancangan dianggap sebagai satu proses bersifat berterusan kerana proses perancangan ini tidak hanya merujuk kepada penyediaan pelan, bahkan turut merangkumi cara-cara dan peringkat-peringkat perancangan dengan turut memasukkan kaedah penyelesaian. Konflik merupakan bentuk-bentuk halangan makro dan mikro yang berupaya untuk menjejaskan pengurusan untuk mencapai matlamat akhir organisasi. Namun, jika skop perbincangan dibesarkan, punca berlakunya konflik juga turut disumbangkan oleh faktor dalaman pekerja itu sendiri. Misalnya peranan kekeluargaan, persekitaran semasa dan konflik persepsi diri pekerja. Sebagaimana yang telah ditekankan di dalam perbincangan sebelum ini, konflik adalah satu bentuk halangan makro ataupun mikro yang berupaya untuk mengganggu serta menghalang organisasi untuk mencapai matlamat akhir yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, terdapat keadaan di mana organisasi melihat keperluan wujudnya konflik terutamanya sebagai isyarat bahawa perancangan yang telah dirancang berhasil dan menepati sasaran organisasi. Konflik merupakan cermin yang semestinya berlawanan dengan apa yang kita mahu, iaitu kelicinan dan keberkesanan sesebuah organisasi. Terdapat 3 jenis konflik. Konflik yang lazim yang popular dalam kajian sains sosial, iaitu konflik intrapersonal, konflik antara personal dan juga konflik antara kumpulan. Konflik intrapersonal merupakan perkara yang perlu ditangani dengan bijak bagi membendung masalah lebih besar yang mungkin timbul. Konflik ini merujuk kepada konflik yang berlaku dalam diri termasuk pergerakan bawah sedar dan halusinasi akibat limpahan emosi. Terdapat 2 tahap konflik intrapersonal, iaitu
sedar dan juga tidak sedar. Tahap sedar merujuk kepada individu yang sedar bahawa dirinya mempunyai konflik tersebut, manakala tahap tidak sedar pula merujuk kepada individu yang tidak menyedari bahawa dirinya mempunyai konflik intrapersonal dan trait konflik tersebut telah dikesan oleh individu-individu di sekitarnya. Konflik antara personal pula merujuk kepada perihal seseorang individu yang mempunyai konflik dengan individu atau kumpulan yang lain. Konflik ini tidak hanya tertumpu di kalangan organisasi sahaja, malah turut terjadi di luar organisasi juga. Konflik antara personal ini menurut sudut pandang penulis berlaku dalam 3 tahap, iaitu tahap permulaan, tahap pertengahan dan tahap akhir. Lazimnya emosi dan lisan yang dilontarkan itu berfokus kepada 2 perkara, iaitu kualiti kerja yang sedang dilaksanakan dan juga serangan peribadi terhadap perkara di luar bidang kerja. Walaupun begitu, wujud juga keadaan di mana kumpulan-kumpulan yang berkonflik perlu berinteraksi antara satu sama lain bagi memudahkan tugasan kerja dan mencapai matlamat organisasi. Situasi ini memberi gambaran bahawa meskipun terdapat konflik matlamat yang wujud di antara kumpulan-kumpulan di dalam sesebuah organisasi, namun kadang-kadang pemfokusan terhadap matlamat akhir organisasi akan membuatkan kedua-dua kumpulan berkonflik boleh dan terpaksa bekerjasama walaupun wujud idea dan pendekatan yang berbeza. Konflik di antara kumpulan ini pada asasnya memberi indikator negatif kepada persekitaran organisasi. Hal ini demikian kerana konflik antara kumpulan ini melibatkan lebih dari seorang individu, maka secara langsung konflik ini juga melibatkan lebih banyak emosi dan kadar pertelingkahan juga berisiko menjadi lebih besar kerana konflik boleh berlaku di mana-mana saja dan ianya berpunca dari pelbagai perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safi Bashar bin Ali Bashar, nombor metrik 283-545. Saya akan menerangkan mengenai masalah pengurusan konflik dalam PDRM. Jabatan Polis Diraja Malaysia juga tidak terkecuali daripada mempunyai masalah konflik di dalam jabatan-jabatan yang tertentu, di mana masalah yang berlaku ini akan menyebabkan berlakunya isu terhadap pengurusan sumber manusia. Oleh itu, isu yang pertama yang dapat dijelaskan dalam topik ini adalah berkenaan dengan isu kepincangan terhadap pengurusan bentuk dan juga dasar kepimpinan di dalam jabatan. Menurut Open University Malaysia, ianya berlaku oleh kerana pada masa kini dapat melihat pertukaran jawatan seringkali berlaku di dalam Jabatan Polis Diraja Malaysia. Faktor yang berlaku adalah berkenaan dengan pegawai polis tersebut telah mencapai tahap persaraan dan pada masa sama terdapat keperluan daripada jabatan untuk menukar jawatan pegawai polis terlibat di dalam Jabatan Polis Diraja Malaysia. Hal ini akan mengubah segala pengurusan dalam seluruh jabatan, induk dan juga di seluruh negara. Isu yang kedua di dalam PDRM adalah isu dalam konteks sumber manusia. Menurut Amin Idris, to provide for continuation of business over time, personnel change and absence. Maksud daripada ayat tersebut adalah untuk memastikan sesebuah organisasi mengekalkan momentum survival dan juga untuk memastikan kesinambungan kepada masa depan organisasi mereka, tidak boleh meminggirkan pengurusan sumber manusia, memperteraskan sumber kerana walau kepimpinan sering kali bertukar, namun pengurusan sumber manusia perlu dikekalkan. Isu yang terakhir adalah berkaitan dengan pengurusan konflik di dalam PDRM adalah berkenaan dengan ketidaksediaan sepenuhnya kepada perubahan globalisasi yang berlaku di dalam negara dan di seluruh dunia. Isu yang berkaitan dengan globalisasi ini telah berlaku dengan begitu pesat dan dalam pada yang sama ia telah berlaku dengan menggabungkan pelbagai proses transnasional dan juga bagaimana percaturan daripada struktur domestik ini disokong oleh ekonomi, politik, ideologi dan juga budaya di dalam negara telah menembusi negara ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafifi bin Muhammad Jannas, nombor metrik 283-224. Saya akan menerangkan berkenaan dengan kaedah pengurusan konflik.
jenis pertikaian, keadaan, kematangan pihak dan kesedaran serta persepsi terhadap gaya pengurusan konflik semuanya memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan strategi pengurusan konflik yang baik. Mengikut teori kepimpinan transformasi Byrne 1978, ia menggalakkan orang ramai untuk mengejar visi, membuat perubahan dan menyelaraskan sistem dengan melumpuhkan perhatian pemimpin pada objektif jangka panjang, memberi penekanan kepada pembangunan untuk mencapai matlamat organisasi. Secara teori, Byrne ini menjelaskan mengenai proses tolong-menolong antara pemimpin dengan pekerja di dalam organisasi dalam usaha untuk meningkatkan tahap motivasi dan moraliti. Dalam konteks pengurusan konflik, keupayaan pemimpin intelek diperlukan untuk merubah persepsi dan perspektif individu-individu berkonflik terhadap perbezaan yang wujud di antara mereka. Dalam pada masa yang sama, keupayaan berintelek ini juga memberi ruang kepada pihak-pihak berkonflik untuk memahami konflik yang mereka hadapi dengan lebih mendalam dan juga mencari ruang-ruang penyelesaian masalah. Dalam model pengendalian konflik versi Thomas dan Hillman 1976, ia memfokuskan 5 gaya pengurusan konflik iaitu persaingan, bekerjasama, kompromi, mengelak dan akomodasi. Model ini secara dasarnya pendekatan kepada pemimpin untuk memilih gaya pengurusan konflik yang bersesuaian berdasarkan keperluan keadaan. Gaya persaingan adalah merujuk kepada pendekatan menang kalah, iaitu pendekatan individu atau kumpulan yang menang akan menjadi lebih dominan dan menonjolkan penggunaan kuasa kepada individu atau kumpulan yang kalah. Meskipun kaedah ini pada asasnya tidak menyelesaikan masalah dari sudut hubungan, namun gaya ini sebenarnya dapat membantu organisasi untuk memastikan tugasan yang sedang dilaksanakan bergerak selaras dengan kehendak organisasi. Gaya bekerjasama pula memerlukan kesepaduan yang baik dalam proses menyelesaikan masalah. Dalam arti kata mudah, konsep menang-menang dipraktikkan. Manakala, gaya kompromi mengambil kira aspek keterangkuman di mana kesemua pihak yang berkonflik akan terlibat dalam proses penyelesaian konflik yang berlaku. Walaupun gaya ini hanya dapat dilakukan sekiranya pihak-pihak berkonflik bersetuju, namun gaya ini tetap mempunyai kemungkinan untuk berhasil dalam menyelesaikan masalah. Gaya pengelakan dalam pada masa yang sama dilihat mempunyai kemungkinan yang sama dengan gaya kompromi. Hal ini demikian kerana kedua-dua gaya ini adalah bergantung sepenuhnya dengan keadaan dan kesungguhan pihak-pihak yang berkonflik. Namun, gaya pengelakan ini memberi ruang kepada pihak-pihak berkonflik untuk menyelesaikan masalah mereka sepenuhnya. Akhir sekali, gaya akomodasi yang mana melibatkan tahap kerjasama yang tinggi bagi satu pihak, namun dari aspek penegasan diri dalam penyelesaian konflik adalah dilihat rendah. Sekian, terima kasih. Rumusan dari tajuk konflik dan tekanan ni, konflik adalah sebahagian dari pengurusan. Keupayaan pemain organisasi dalam memastikan setiap konflik dapat diselesaikan dengan baik serta tidak memberi impak maksimum kepada organisasi, membuktikan tahap efisien dan pengetahuan pemain organisasi terhadap masalah-masalah asas pengurusan, terutamanya pengurusan sumber manusia. Konsep konflik yang dinamik dan sentiasa berubah-ubah memerlukan kesemua pemain organisasi untuk terlibat dan terbuka ke arah menyelesaikan konflik. Keunggulan dan kebijaksanaan pemimpin untuk menggunakan pendekatan yang tepat dikerah bagi memastikan konflik tidak menjejaskan perjalanan organisasi ke arah mencapai matlamat akhir mereka. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.